Hari ini jelas menunjukkan bahawa berbagai-bagai pihak iaitu daripada Pemuda UMNO sendiri, QPEC, Persatuan Pengusaha-Pengusaha Bas dan Lori juga bersama dengan KASA yang meminta kerajaan untuk membuat penangguhan kepada pelaksanaan ES ini. Jadi oleh sebab itu bagi saya bahawa amat wajar untuk kerajaan sekarang ini atas seruan yang telah kami lakukan, permintaan dan permohonan desakan daripada semua pihak untuk supaya ES ini ditangguhkan dan dibuat satu kajian, bawa kepada meja perbincangan dan rundingan, suatu perkara yang sangat mendesak, diperlukan segera keputusan perlu dibuat oleh kabinet dengan seberapa segera. Namun saya nak memberikan satu ingatan kepada mereka-mereka pengguna jalan raya yang telah pun menerima saman ES. Sebab itu saya nak minta kerajaan bahawa kerajaan kena tangguh dengan segera. Bila tangguh dengan segera, maknanya kena tangguh semua saman-saman ini. Kena batalkan semua saman-saman ini. Kena tarik balik saman ini. Ini saman yang saya conteng-conteng sikit lah. Sorry. Jadi mereka kena batalkan saman-saman ini. Tangguh pelaksanaan ES sekaligus mestilah menangguh dan membatalkan dan menarik balik saman yang telah pun dikeluar sejak 13 hari bulan 10. Saman ini telah dikeluarkan sejak 13 hari bulan 10 yang lalu. Kalau kerajaan masih tidak menarik balik saman ini, KASA menyeru kepada semua penerima saman ini tidak membayar saman. Tidak membayar kompaun, bukan tak bayar saman. Dia saman ini 300 minimum. Dia saman, dia hantar. Kemudian dia minta kita pergi, dia boleh beri untuk kita kompaun, tak perlu pergi ke mahkamah. Bayar 300, tak perlu pergi ke mahkamah. Sekarang saya nak minta, jika kerajaan enggan menangguh pelaksanaan ES dan menarik balik saman yang telah pun dikeluarkan, semua mereka yang menerima kertas saman yang saya tunjukkan ini tidak perlu membayar kompaun RM300. Sebaliknya, ikut arahan ini untuk pergi ke mahkamah. Dan kami bersedia menyediakan beberapa orang peguam bagi membantu mereka-mereka yang bersedia untuk ke mahkamah. Baik. Sebab saya nak menunjukkan bahawa pelaksanaan ini celaru dan keliru seperti mana yang telah pun disebut sebelum ini. Dia saman di sini, dia tunjukkan surat saman kerana kamu telah memandu melebihi had laju 110 km. Ini yang kawan ni terimalah. Tetapi sectionnya ialah 79/2. Section 79/2. Dalam section 79/2 ini, dia bukan berkaitan dengan had kelajuan. Bukan berkaitan dengan pelanggaran had kelajuan. Tetapi dia ialah berkaitan dengan pelanggaran kepada mengabaikan arahan dan isyarat lalu lintas. Iaitu tidak mematuhi isyarat lalu lintas, papan tanda yang ada di situ. Papan tanda kata kamu tak boleh belok kiri umpamanya. Contoh saya katakan bahawa sini kawasan tak boleh buat pusingan U-turn. Kemudian kamu melanggar maknanya melanggar arahan isyarat. Buat U-turn juga. Bermakna bahawa ini 79.2. 79.2 bukan dengan kelajuan tetapi melanggar isyarat lalu lintas. Dan dalam hukuman ini, hukuman untuk 79.2 ini, dia tidak ada minimum 300. Dia ada tidak melebihi 500. Bermakna bahawa kalau pergi ke mahkamah masih boleh menggunakan budi bicara dia untuk mengenakan mungkin paling rendah RM50 ataupun diberikan amaran, dilepaskan dengan amaran kepada mereka yang didapati bersalah. Jadi saya nak tunjuk bahawa ini menunjukkan bahawa dalam mengeluarkan surat saman ni pun dah tak betul.
Apatah lagi dalam memasang kamera di jalan-jalan yang dikatakan bahawa, saya katakan bahawa kawasan hotspot kemalangan, semua itu tak betul. Surat ini pun dah tak betul, undang-undang yang diguna pun dah tak betul. Jadi pada semua warga media, jangan bayar. Kita sedia peguam. Kita sedia peguam. Tapi syarat kena pergi mahkamah lah. Kena syarat pergi ke mahkamah. Baik. Yang kedua saya nak sebut bahawa di sini, undang-undang di sini pun agak pelik yang digunakan. Kita pun tidak tahu undang-undang ni diambil daripada mana. Dia kata bahawa dia minta kita hadir ke mahkamah. Dia minta kita hadir ke mahkamah. Salah. Kamu boleh hadir sendiri ataupun mewakili kepada peguam. Mana boleh pertuduhan nak disebut di mahkamah, pertuduhan tidak boleh diwakili kepada peguam. Bukan peguam yang kena masuk kandang. Mesti orang yang dituduh untuk masuk kandang, bila dia dituduh, dialah sama ada nak mengaku salah ataupun tak mengaku salah. Bukan peguam. Peguam selepas itu akan mengambil tanggungjawab untuk memberikan pembelaan kepada mereka. Tapi undang-undang ni kata bahawa kalau kamu tak pergi mahkamah pun boleh, tapi syaratnya kamu hantar peguam. Jadi sebab itu saya nak katakan bahawa pelaksanaan ini sangat bercelaru dan menunjukkan bahawa sangat mendesak untuk kerajaan menangguhkan pelaksanaan ES ini supaya kita meneliti balik kepada semua soal undang-undang seperti mana yang telah pun disebut oleh QPEC, oleh pemuda UMNO, yang kami telah terlebih dahulu mempersoalkan speed limit. Saya katakan kalau pemuda UMNO sebut, dia kata bahawa perlu ada kajian kepada had kelajuan dan sebagainya, memang saya dah sebut lama dah. Saya dah sebut lama dah bahawa persoalan-persoalan ini sangat penting untuk dilihat. Yang pentingnya bagi saya bahawa kalau kerajaan tidak tangguh ES dan tak tarik balik saman yang telah dikeluarkan sejak 13 hari bulan lalu, jangan bayar kompaun 300, pergi ke mahkamah, kita sediakan peguam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Yang pertama, saya ada beberapa perkara yang saya perlukan penjelasan daripada Ketua Pengarah JPJ dan juga Kementerian Pengangkutan, khasnya Menteri Pengangkutan, berkaitan dengan maklumat yang kami terima bahawa sekarang ini pelaksanaan sistem penguatkuasaan automatik AES ini, kamera adalah dikendalikan oleh dua syarikat, iaitu Beta Tegap dan Atas Sdn Berhad. Kamera adalah hak milik syarikat, bukan hak milik JPJ. Kamera ada lebih kurang 1081 unit. Keseluruhan kamera berjumlah 1081. 250 adalah mobile unit yang dibawa ke jalan-jalan di mana tempat yang tidak ada elektrik, dia akan bawa menggunakan mobile unit. Sepatutnya mobile unit ini dikendalikan juga oleh syarikat, dua syarikat tadi, Beta Tegap dan Atas. Apa yang berlaku sekarang, maklumat yang kami terima, Beta Tegap dan Atas Sdn Berhad, ini bukan tuduhan, saya minta penjelasan daripada JPJ. Beta Tegap dan Atas Sdn Berhad mewarnakan kenderaan-kenderaan milik syarikat sebagai warna JPJ. Kenderaan itu kenderaan syarikat, bukan kenderaan JPJ. Tapi dia warnakan seakan-akan warna JPJ. Dia letakkan lambang JPJ, dia tulis Automated Enforcement System Mobile Unit. Sedangkan kenderaan tersebut bukan kenderaan JPJ. Ini apa cerita? Ini apa cerita? Ini adalah satu kesalahan jenayah, menyamar sebagai penguat kuasa. Jadi tolong jelaskan kepada rakyat kenapa perkara ini dibiarkan berlaku. Kerajaan berulang-ulang kali menegaskan bahawa pelaksanaan AES tidak menggunakan duit kerajaan, tetapi menggunakan duit syarikat. Apa yang berlaku sekarang, syarikat menggunakan, menyamar sebagai JPJ untuk bawa kamera-kamera mobile unit ini ke jalan-jalan. Ini masalah yang mungkin boleh berlaku berlarutan selepas ini. Macam-macam kenderaan akan diwarnakan sebagai kenderaan JPJ dan buat speed trap kat tepi-tepi jalan. Ini kerajaan, Kementerian Pengangkutan mesti perjelaskan kepada rakyat kenapa ini berlaku. Yang pertama.
Yang kedua berkaitan dengan saman tadi. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Mahfuz supaya setiap tawaran kompaun yang dikenakan sebanyak 300, tawaran maksimum kompaun 300 tidak perlu dibayar, dan kami akan menyediakan peguam-peguam untuk bersama-sama pada tarikh yang telah ditetapkan di dalam saman-saman ini